Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mula bab 1 sunnah manah. Sunnah manah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab 1 sunnah memanah. Memanah adalah sumber akidah dan kekuatan mukmin seperti dicatat di dalam surah Al-Anfal ayat 17 dan Al-Anfal ayat 70. Menyediakan diri dengan kekuatan ditafsirkan oleh hadis dan ulama sebagai aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti memanah. Oleh itu, sunnah memanah bukan semata-mata sukan atau budaya baru, tetapi unjuran agama yang telah lama. Ianya dilupakan masyarakat Muslim khasnya dan masyarakat dunia amnya. Namun usaha pelbagai kelompok penggemar tradisi ini di seluruh dunia membawa kembali minat pengkajian dan aktiviti sunnah manah ke pesada dunia hari ini, seperti perintah solat, puasa, zakat dan sebagainya. Ada satu perintah tercatat pada surah Al-Anfal ayat 60, iaitu perintah menyediakan diri, i'dad. Menyediakan diri untuk menentang musuh yang menceroboh dengan kekuatan yang termampu adalah perintah yang setara perintah-perintah lain di dalam kandungan ayat Al-Quran. Saya baca terjemahannya. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. Imam At-Tirmizi mencatatkan bahawa kekuatan yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah memanah. Hadis Sunan At-Tirmizi jilid 4 hadis nombor 2851. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ma'ni, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Usamah bin Zaid, dari Saleh bin Khaisan, dari seseorang yang tidak dapat disebut namanya, dari Uqbah bin Amir, bahawa Rasulullah SAW membaca ayat ini di atas mimbar. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Al-Anfal ayat 60. Lalu bersabda baginda, ketahuilah bahawa kekuatan adalah memanah. Beliau ulang sabdanya sebanyak 3 kali. Ketahuilah bahawa Allah akan memberikan kemenangan di atas bumi ini dan akan dicukupkan makanan bagi kalian. Kerana itu, janganlah ada di antara kalian yang merasa bosan atau malas untuk memainkan panah-panahnya, yakni berlatih manah. Abu Isa berkata, sebahagian dari mereka meriwayatkan hadis ini dari Usamah bin Zaid, dari Saleh bin Khaisan, dan diriwayatkan oleh Usamah dan beberapa orang dari Uqbah bin Amir. Hadis Waqi lebih sahih. Saleh bin Khaisan tidak bertemu Uqbah bin Amir dan ia bertemu Ibnu Umar. Pada masa yang sama dan pada surah yang sama, Allah menyatakan sebelum sampai kepada ayat persediaan, ialah ayat akidah yang cukup tinggi nilainya di dalam mengenal diri dan mengenal Allah. Memahami ayat ini sebenarnya bukanlah satu perkara mudah, tetapi ayat ini menyatakan dengan jelas keadaan hamba tidaklah dapat menolak keesaan Allah di dalam segala perbuatan dan kehendak Allah. Terjemahan ayat ini ialah, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau
wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar. Akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir dan mengurniakan orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik, iaitu kemenangan daripadanya, ya Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 17. Seperti kata-kata orang-orang Turki. Ini bahasa Turki, saya tak tahu pronunciation dia ni, intonasi dia. Ne hawa ne keman ve ne keman hes. Ayah idirin min dilini tiri nidai ya hak. Tuk atau lupa dah ayat dia. Bahasa dia lupa dah. Dalam bahasa Inggeris, it's not the wind, the bow nor the archer. It's only God who brings your arrow to its target, nor distant. Turkish proverb. Kata-kata Turki. Terjemahan, bukan angin, bukan busur, bukan pemanah. Hanya Allah yang membawa anak panah ke sasaran, iaitu mengenai sasaran. Peribahasa Turki, ya. Kita memahami bahawa akidah adalah lebih utama dari persediaan dan seharusnya persediaan akidah adalah lebih utama dari persediaan kekuatan dan pasukan berkuda. Ayat Al-Quran di atas yang diangkat oleh umat Islam Turki sejak zaman Islam Uthmaniyah jelas menggambarkan akidah dan makrifat umat Islam di dalam memanah telah lama terpahat. Sepertinya di dalam hal memanah terdapat urusan tauhid dan makrifat, urusan tasawuf dan akhlak, dan urusan fiqh dan riyadah. Dan banyak lagi hadis dan pandangan ulama dalam menjelaskan maksud kata kekuatan. Di dalam ayat tersebut seperti pertahanan diri, bermain pedang, namun paling dekat ialah memanah. Bila kita lihat kedudukan ayat ini di dalam surah Al-Anfal dan ayat Al-Anfal 17 dan 60, kita dapat menilai bahawa pentingnya kedudukan akidah, syariah dan tasawuf di dalam kehidupan seorang Muslim. Bagi memahami hal ini bukanlah hanya dengan buku kecil ini, tetapi diharapkan buku kecil ini menjadi permulaan kepada pelajaran yang lebih mendalam. Dan akhirnya, kami membawakan sebuah hadis yang cukup jelas dalam memimpin pemanah sunnah dalam menganggapi zaman fitnah agar kita sentiasa di dalam rahmat dan perlindungan Allah. Musnad Ahmad 6214 telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'masi dari Zaid bin Wahab bin Abdurrahman bin Abdul Rabbil Ka'bah, dia berkata, aku menemui Abdullah Amru ibn Al-Ash ketika ia berada di bawah naungan Ka'bah. Lalu aku mendengar dia berkata, kami pernah mengadakan suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Lalu di satu tempat pemberhentian, kami berhenti. Sebahagian kami ada mendirikan tenda. Sebahagian lagi berlatih memanah. Sebahagian lagi memberi makan haiwan dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar utusan Rasulullah SAW menyeru, memanggil kami untuk solat berjemaah. Lalu kami berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah di hadapan kami. Lalu bersabda, tidaklah para nabi sebelumku diutus kecuali untuk menuntun umatnya menuju kebaikan diri mereka dan mengingatkan bahaya yang mengancam mereka. Umatku yang sempurna dan selamat ialah angkatan yang pertama-tama dan yang terakhir akan ditimpa berbagai cubaan berupa hal-hal yang tidak disenanginya, seperti timbulnya fitnah di mana-mana sebahagian mereka menghina sebahagian yang lain. Oleh kerana itu timbullah bencana. Bagi orang-orang mukmin berkata, inilah kiranya yang membinasakanku. Setelah hilang bencana tersebut, timbul pula bencana lain. Dan orang mukmin berkata, ini, siapa yang ingin bebas dari neraka dan ingin masuk ke syurga, hendaklah dia menemui kematiannya dalam keimanan kepada Allah dan hari akhirat.
dan hendaklah dia berjasa kepada umat manusia sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu. Siapa yang berbaiat kepada seorang pemimpin, iaitu penguasa, lalu dia memenuhi baiatnya dengan sepenuh hati, hendaklah dia mematuhi pemimpin itu semampunya. Jika yang lain datang memberontak, penggallah lehernya. Abdul Rahman berkata, aku lebih mendekat lagi kepada Amru. Lalu saya berkata, dengan nama Allah, saya bertanya kepada anda, apakah anda mendengar sendiri hadis ini dari Rasulullah SAW? Amru menunjukkan tangannya ke telinga dan hatinya seraya berkata, saya mendengarnya dengan kedua telingaku dan ku simpan ke dalam hatiku. Lalu ku katakan kepadanya, ini anak pamanmu, iaitu Muawiyah. Dia menyuruh kita memakan harta sesama kita dengan cara yang haram serta saling membunuh sama kita. Padahal Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang haram, kecuali berjual beli dengan cara suka sama suka sesamamu, dan janganlah kamu membunuh saudaramu, iaitu sesama Muslim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Amru kemudian menyela-nyela kedua tangannya dan meletakkan di keningnya. Dia diam sesaat. Setelah itu ia mengangkat kepalanya seraya berkata, patuhilah perintahnya bila sesuai dengan perintah Allah, dan langgarlah perintahnya bila dia melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Ini terdapat pada Sahih Muslim 3431, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata, telah mengkhabarkan kepada kami, sedangkan Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amasi, dari Zaid bin Wahab, dari Abdul Rahman bin Abdul Rabbil Ka'bah. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, keduanya dari Al-Amasi dengan isnad seperti ini. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Munzir Ismail bin Umar, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq Al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu As-Safar dari Amir, dari Abdul Rahman bin Abdul Rabbil Ka'bah Asy-Sya'idi. Okey, kita masuk kepada bahagian 1, cara menyusun hadis. Buku kecil ini bahan rujukan hadis, tetapi lebih merupakan usaha awal kami untuk mengeluarkan apa saja hadis yang kami temui berkenaan dengan hal panah, memanah, anak panah, busur panah, panahan dan yang berkaitan dengan aktiviti memanah. Ini memandangkan umat Islam hari ini amat jauh dengan hadis-hadis berkenaan hal memanah dan kurangnya bahan rujukan berkenaan panah. Oleh itu, kami berharap buku ini menjadi langkah awal untuk kita mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai hadis-hadis memanah ini. Setakat ini tugas kami hanya mengeluarkan hadis dari 9 sumber kitab hadis berbantukan catatan erti dan terjemahan sahaja dahulu. Nombor-nombor hadis tidak kami tukar melainkan mengikut 2 rujukan utama dari Lidwa dan UTM. Namun hadis-hadis yang disebutkan juga diulang semak oleh beberapa sahabat supaya tidak terlalu jauh terjemahannya. Namun segala kesilapan dalam buku ini eloklah diperbaiki terus di komen ke email kami communityseni-melayu@gmail.com. Setelah adanya pembetulan usul hadis dan pelbagai tanggapan lain, insya-Allah kami akan mengeluarkan semua matan hadis yang diperlukan. Kami memohon keampunan Allah dan keampunan Rasulnya jika cara kami menyusun ini dalam keadaan amat jahil dengan usul hadis. Dan semoga Allah melindungi kami dari kesilapan tidak kami ketahui. Amin.
Namun kami tetap mengharapkan rahmat dari Allah dan barakah sunnah Nabi besar Muhammad SAW di dalam usaha kami mengembangkan sunnah manah dan mengembalikan kekuatan umat. Sekiranya terdapat cadangan dan kesalahan, kami berharap bersegeralah membetulkan catatan kami ini. Semoga usaha kecil ini dapat meringankan beban kita nanti. Hadis-hadis di dalam buku ini dikumpulkan disalin dari 9 kitab hadis sahih yang dikeluarkan oleh Lidwa. Masuk pada bahagian 2, iaitu antara panah dan senapang. Hadis di bawah walaupun ada khilaf dalam periwayatan hadis, namun ia adalah petunjuk sahaja bagi kita menentukan perbezaan keutamaan antara panah dan senapang moden. Dan setelah kita meneliti banyaknya hadis-hadis tentang panah berbanding senapang, iaitu pelompar timah bulat, maka kami menerima panah adalah lebih utama dalam sunnah. Walaupun senapang juga boleh dikatakan termasuk dalam ilmu persediaan dan kekuatan yang disebut sebelumnya. Hadis Sunan Ibnu Majah jilid 3 hadis nombor 2810 mewartakan kepada kami Muhammad bin Ishaq bin Samurah memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Asy'ath bin Sa'id dari Abdullah bin Bashir dari Abu Rashid, dari Ali, dia berkata, di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat busur Arab, yakni alat untuk melemparkan anak panah. Lalu beliau melihat seorang lelaki yang di tangannya terdapat busur Farsi, yakni alat untuk melemparkan timah bulat. Kemudian beliau berkata, apa ini? Buanglah. Ambillah ini dan sejenisnya. Serta anak panah lembing. Kerana keduanya itu, Allah akan menambahkan nilai agama kepada kalian dan Allah akan meneguhkan negeri kalian. Dalam Az-Zawaid, dalam isnadnya, ada Abdullah bin Bishir Al-Jayani, dia didaifkan oleh Yahya Al-Qattan dan lain-lain. Tapi ditutupkan oleh Ibnu Hibban dalam At-Thiqat, hanya sahaja dia itu tidak menganggapnya kuat dalam hal itu. Di dalam riwayat lain, hadis ini diertikan sebagai saranan Nabi untuk orang Arab menggunakan busur Persia yang lebih baik berbanding busur Arab. Oleh ini kami berharap kedua-dua riwayat ini tidak diambil berlawanan, tetapi melihat ianya khilaf ulama yang boleh kita ambil kelebihannya kerana ia tidak juga berkaitan hukum. Manakala hadis di bawah menceritakan tentang kelebihan senjata tajam dan mengimbas perbezaan senjata tajam dan senjata berasaskan berbola besi. Hadis Sunan At-Tirmizi jilid 3 hadis nombor 1490. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Mansur seperti hadis ini di atas, hanya berbeza sedikit dalam redaksi bahawa dia berkata, kemudian ditanyakan tentang alat senjata semacam panah tetapi tidak tajam, Al-Miqrad. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Di dalam perbincangan kami di bab hukum berburu dengan panah, kita akan dapat melihat beberapa pandangan hadis dalam bab hasil buruan dengan senjata tajam dan senjata tupul. Kami berpandangan bahawa senjata tajam adalah lebih utama. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kata-kata selingan sebelum kita masuk bab 2. Iaitu kisah Nabi, sahabat, imam, sultan dan panah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang haram, kecuali berjual beli dengan cara suka sama suka sesama kamu. Dan janganlah kamu membunuh saudaramu sesama Muslim.